je ni kan. Baik. Kalau sempat kita ambil lagi yang mana kita dapatkan cerita kisah yang berbagai datuk pergi melaksanakan pelbagai lah program-programnya bersama dengan Hidayah Center ini pun insya-Allah boleh kongsikan bersama kita di sini juga insya-Allah. Baik. Bila sebut tentang Al-Quran ni Mona, kita juga pun kalau kita bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, rakan-rakan mualaf yang baru melafazkan syahadah, pasti banyak persoalan yang mereka bertanya kan bersama dengan yang berbagai datuk. Dan sebut pula dengan Al-Quran ni, ada yang bertanyakan, adakah ianya daripada Nabi Muhammad yang menuliskannya? Itu persoalan yang ditanyakan juga kan. Dan ada yang menyatakan bahawa Quran ni bukan dari wahyu Allah, tapi Nabi Muhammad yang punya. Macam mana tu? Berbagai datuk. Silakan. Okey, kalau kita perhatikan agama-agama yang wujud di muka bumi ini, setiap agama dia ada kitab suci masing-masing. Agama Kristian kitab sucinya ialah kitab Bible, Islam Al-Quran, manakala agama Yahudi dikenali sebagai Tanakh ataupun Perjanjian Lama. Namun demikian, kalau kita lihat pada Bible contohnya, setiap buku-buku itu ada ditulis siapakah penulis-penulisnya. Contohnya Injil of John, Mark, Matthew dan sebagainya. Lantaran itu timbullah persepsi yang menyatakan bahawa demikian juga Al-Quran. Quran ditulis oleh Muhammad. Ya. Jadi gambaran yang mengatakan bahawa Al-Quran ni datangnya daripada Muhammad, bukan daripada Allah SWT. Apakah benar kenyataan itu? Quran datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji sejarah, Nabi Muhammad tak tahu menulis. Nabi Muhammad tak tahu membaca. Bahkan daripada awal Nabi menerima wahyu, Jibril datang kepada Nabi, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi berkata, Ma'ana biqari, aku tak boleh nak baca. Nabi Muhammad tak boleh nak baca. Namun demikian, sekiranya mereka masih ragu-ragu bahawa Quran ni datangnya daripada Allah SWT, Allah mencabar mereka. Ya, kalau kamu ragu-ragu Quran ni datang daripada Allah SWT yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, bawa 10 surah. Contoh dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat 13, Allah SWT jelaskan, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah kamu ragu-ragu Quran ni datangnya daripada Allah SWT? Kalau benar kamu masih ragu lagi, bawalah 10 surah je. Sebelum ni Allah cabar manusia, bawa satu Quran. Manusia gagal untuk menyahut cabaran ini. Kemudian Allah kata bawa 10 surah je. Pun manusia gagal untuk melakukannya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah turunkan lagi bawa satu surah saja. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Kalau kamu tak boleh nak bawa 114 surah seperti mana Al-Quran, bawa satu surah aja. Dalam surah Al-Baqarah contohnya, ayat yang ke-23, Allah SWT menjelaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah ayat yang cukup tegas menegaskan pada orang yang masih ragu-ragu. Quran ni datangnya daripada Allah SWT. Wa in kuntum, sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin, bawa satu surah saja. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar dengan dakwaan kamu. Kemudian dalam ayat ke-24 Allah SWT jelaskan lagi, wa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu. Kalau kita lihat sastra bahasa Arab ni cukup indah. Lan ni maksudnya forever. Maksudnya sampai bila-bila. Selama-lamanya kamu tidak boleh nak menandingi Al-Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nasul hijarah. Oleh itu takutlah kamu pada api neraka yang Allah sediakan pada orang yang engkar pada ayat-ayat Allah SWT. Sebab itulah zaman Nabi ada seorang orang yang mahir dalam bidang bahasa Arab bernama Walid bin Mughirah. Kata, bagi aku masa 15 hari, 15 malam, aku kaji Quran dan aku akan bawa satu kitab yang lebih hebat pada Al-Quran. Tapi akhirnya selepas 15 hari 15 malam dia surrender. Dia kata Quran bukan tulisan manusia. Tulisan bukan ayat manusia. Demikian juga di zaman moden ni, satu benda yang cukup menarik. Seorang ilmuwan yang terkenal, Profesor Dr. Gary Miller, seorang profesor dalam bidang matematik. Beliau pada tahun 1977 mengambil keputusan untuk mengkaji Al-Quran. Dan tujuan dia untuk mengkaji Al-Quran adalah untuk menyesatkan umat Islam.
Ya, bukan untuk melihat kebenaran Al-Quran. Bagaimana dia boleh manipulasikan Al-Quran ini supaya menyesatkan umat Islam. Tapi selepas dia mengkaji Al-Quran, dia teruja. Apabila dia membaca ayat Quran, sekiranya Quran ni datangnya selain pada Allah SWT, la wajadu fi ikhtilafan kathira, akan kamu dapati percanggahan di sana sini dalam Al-Quran. Dia cari kelemahan Al-Quran, dia cari percanggahan Al-Quran, dan dia tak jumpa. Bahkan cerita-cerita yang menarik yang ada dalam Al-Quran, dia nampak mujizat Al-Quran. Dan akhirnya beliau menulis satu buku yang bertajuk The Amazing Quran, keajaiban Al-Quran. Pada tahun 1977 dia mengkaji Al-Quran dengan niat untuk menyelewengkan akidah umat Islam. Pada tahun 1978 dia mengisytiharkan, dia memeluk agama Islam, melihat kehebatan Al-Quran. Masya Allah Allah. Akbar. Kan, itu Ini di antara kajian. bukti bahawa Quran datangnya pada Allah SWT, di mana manusia tidak dapat untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. DJ Syafiq, DJ Mona, dulu sebenarnya saya belajar aliran sains. Saya belajar di UPM, saya ambil bidang sains pertanian sebelum saya tukar bidang agama lah. Sewaktu saya belajar di Tingkatan 5, ustaz yang mengajar saya menyatakan bahawa Quran ni mukjizat. Saya tertanya-tanya, apa maksud Quran mukjizat ni? Macam mana orang Arab yang hebat bahasa Arab tidak mampu untuk mendengar Al-Quran? Jadi, apakah maksudnya? InsyaAllah kita dengar kemudian. Ya. Masya Allah, Masya kan? Allah. Tepat lagi sahih tu. Masya Allah, kan? Betapa hebatnya mukjizat Al-Quran itu. Dan kita sebenarnya nak bincang dengan lebih banyak lagi ni, Mona, selepas ini. Ya, dan para pendengar boleh